Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Tok Alang Channel. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat walafiat bersama keluarga yang tersayang. Okey, hari ini kita akan buat satu perkongsian. Saya belum buat lagi. Saya tak pernah buat lagi perkongsian sebelum ini, iaitu mengenai trichoderma. Biasa dengar kan perkataan orang panggil tricho, kulat tricho ataupun trichoderma. Macam-macam lah. Ada orang sebut tricho dan sebagainya. Saya sebut tricho ya. Kita akan cerita mengenai trichoderma pada perkongsian kita kali ini. Tapi seperti biasa sebelum itu kepada sahabat-sahabat semua yang masih lagi belum subscribe Tok Alang Channel, bolehlah menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi sebagai tanda sokongan kepada channel kami supaya kami lebih bersemangat untuk sama-sama berkongsi pengalaman di kebun durian. Mula-mula kita cerita apa itu trichoderma. Saya rasa ramai yang dah tahu. Cuma kita buat perkongsian ni yang pertamanya sebagai dokumentasi saya dan juga kepada sahabat-sahabat yang masih belum biasa atau pernah dengar tapi tak pernah guna. Okey. Trichoderma ni asas dia senang lah. Kalau kita cakap dari segi bahasa saintifiknya, kita bimbang orang tak faham dan susah nak faham, susah nak hadam ya. Jadi kita buat pakai bahasa senang. Seperti biasalah. Saya pun orang kampung dan kita buat cara mudah je, bahasa mudah. Trichoderma ni ialah kulat ya, kulat. Fungus. Kalau kita biasa gunakan racun kulat kan, kita sembuh, kita spray. Kepada sahabat-sahabat Indonesia biasa kita guna fungisida dipanggil ya, fungisida ataupun racun kulat. Di Malaysia ini kita panggil kulat, racun kulat. Di Indonesia dia panggil fungicida, ambil daripada bahasa Inggeris lah, fungicide. Okey. Jadi kita gunakan racun kulat untuk membunuh kulat, kulat jamur ke ikut Indonesia panggil kan, hama ke dan sebagainya, yang mengganggu pokok kita, tanah kita, batang, ranting, daun dan sebagainya ya, yang merosakkan seperti penyakit akar reput sebagai contohnya, penyakit akar di kulat putih dan sebagainya yang mengganggu akar, merosakkan tanaman kita dan akhirnya mungkin pokok kita akan mati lah, terutamanya pokok-pokok kecil yang seperti depan saya ni. Ni musangking ya. Kita gunakan trichoderma ni sebagai dipanggil kawalan secara biologi, secara natural, secara alami. Iaitu kita gunakan kulat juga. Trichoderma juga ialah kulat. Tetapi kulat ini kulat baik. Tu dia. Ayat kulat baik tu sedap dengar tu. Kerja dia akan jadi parasit. Parasit. Saya kadang-kadang sebutan saya lebih kepada bahasa Inggeris. Sebab pentingnya English education. Okey, kita gunakan kulat ini, dia akan bertindak sebagai parasit kepada kulat lain. Maknanya kerja dia rosakkan ataupun dia makan kulat lain. Kulat-kulat jahat tu, fungus yang jahat, secara naturalnya bila kita gunakan trichoderma ni, dia adalah tindak balas dia gitu gini kan. Tapi kita tak nak guna ayat-ayat yang susah-susah tu. Nak senang faham, kerja dia makan bunuh kulat jahat. Dia kulat juga. Okey, ini ialah maknanya proses penjagaan pokok-pokok kita secara natural, secara alami, secara biologi, iaitu terutamanya kepada kebun-kebun yang berasaskan organik, yang tak nak guna racun. Sebagai biasa kita gunakan organik, racun kimia dan sebagainya. Jadi dia gunakan, salah satu kawalan kebun ialah menggunakan trichoderma. Saya rasa faham kan, jelas Tadi saya tak payah ceritalah kulat tu jenis apa. Susah juga nak menghafal walaupun English education. Alright. Jadi setiap pekebun kena gunakan, bukan kena lah, kalau kita tak nak gunakan racun dengan banyak, kita kadang-kadang terpaksa guna racun sebab racun tu cepat. Dia macam vaksin lah. Dia menguatkan sebagai satu antibiotik. Kita siram pada pokok kita, dia akan memperkuatkan pokok kita. Dia akan pergi ke akar-akar, dia akan lekat dekat akar dan sebagainya, dia jumpa kulat lain, dia akan makan, dia akan bunuh. Jadi kita gunakan dia sebagai kawalan. Okey, cara nak guna ada beberapa cara lah, cara mudah. Salah satu caranya ialah, okey, sebelum tu
Kulat ni dia ada dua bentuk yang jual di pasaran. Satu yang saya pegang ni dalam bentuk cecair. Saya suka pakai yang ini. Senang. Tuan-tuan tahu kan, saya suka benda yang mudah-mudah, yang memudahkan. Benda yang mudah ada, kita jangan susahkan. Dan satu lagi dalam bentuk serbuk. Kedua-duanya boleh dibeli di online je, atas talian je. Atas talian ke dalam talian? Dalam talian. Kita boleh beli. Saya akan kongsikan dalam ruangan komen nanti cara nak beli. Yang ini saya gunakan yang telah pun diproses menjadi cair lah. Dalam ni penuh, kalau kita buka memang keluar gas dia, bau bau kulat lah. Okey, cara yang guna, yang biasa orang guna, yang pertama, sebagai contoh, kalau ini kita bancuh dua penutup ni, kita bancuh, dua penutup ni lebih kurang dia dalam 25 ml rasanya. Masukkan dalam power spray kita, dalam pump spray kita kan, galas tu. Okey, dan kita spray. Indonesia panggil semprot. Kita spray kepada pokok-pokok kita. Sebab saya tengok ramai kawan-kawan kita pada Indonesia yang menonton channel ni, mungkin satu hari nanti saya akan buat satu entry lah. Saya nak ambil bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Yang macam contohlah baja. Kita panggil baja, Indonesia panggil pupuk. Kan? Jadi kadang-kadang tak berapa faham ya. InsyaAllah saya akan buat untuk sahabat-sahabat kita dari Indonesia. Okey, dalam pam galas kita masukkan, kita bolehlah campurkan dengan baja organik dan sebagainya. Jangan campur dengan racun pula. Jangan campur racun, mati dia. Kita pun spray kepada daun, ranting, dahan dan juga yang paling utama kepada media kita, media tanah kita, kepada tanah kita, supaya trichoderma ni, kulat-kulat tricho ni, dia akan menjalankan tugas dia. Dia akan memperbaiki struktur tanah kita, dia akan duduk dalam tanah, dia akan membiak dan sebagainya lah. Okey. Kita spray, kita sembuh. Itu satu cara lah. Itu satu cara. Dan kena ingatlah, bila kita lepas spray ni, jangan pula kita spray dengan racun pula. Matilah dia. Yang jahat mati, yang baik pun mati. Yang ini yang baik. Jadi kalau kita biarkanlah dulu sekejap. Jadi pastikan. Dan dinasihatkan ya. Okey, sebelum tu, cara yang kedua. Kita masukkan dalam tong kita dan sebagainya. Kita ada piping system kan. Kita buat secara titisan atau secara sprinkler dan sebagainya pun boleh. Sama juga kesan dia. Dan cara yang ketiga, seperti biasalah, saya akan tunjuk sebentar lagi. Jom. Cara yang ketiga, tuan-tuan tahu kan, saya suka letak dalam telaga. Hari tu EM saya letak. Hari ni saya akan letak trichoderma ke dalam telaga kita. Dan kita akan sedut menggunakan pump ni. Saya akan bawa tuan-tuan pergi belakang. Saya akan tunjukkan. Sambil saya tunjukkan cara saya menyiram pokok. Sebab ramai yang tertanya-tanya kan, macam mana Tok Alang siram pokok. Sebelum ni saya dah pernah tunjuk. Tapi kepada sahabat-sahabat baru mungkin dia tak tahu. Ni agak canggih lah. Dulu saya pakai timba je, saya pikul je. Saya pakai kandar. Sekarang ni kita dah ada mesin ni, mesin power spray je sebenarnya. Kita tarik hose dia. Saya akan tunjukkan bagaimana kita siram tricho ni. Dan sebelum tu bila waktu yang paling sesuai. Sebab kita kadang-kadang kita pakai racun kan. Bila kita spray racun kulat ataupun fungicide atau fungicida tadi, bila kita spray dia pun mati. Okey, jadi kita kena faham sifat kulat ni dulu. Dia paling suka berkembang, berbiak ataupun dia sangat aktif semasa musim hujan. Sebab semasa musim hujan pun kita nak buat kawalan dengan guna racun susah. Kan susah. Jadi kita gunakan secara semula jadi, secara alami. Tricho ni sebelum musim hujan paling baik lah. Ataupun semasa hujan lah, semasa hujan seminggu 2 minggu hujan tu, kita guna ini, kita spray, kita sembuh di bawah kanopi pokok kita dan sebagainya. So dia duduk situ, dia akan jalankan kerja dia. Kulat baik menentang kulat jahat. Dia paling cantiknya lah. Dan kalau untuk menjadikan amalan di kebun, kemungkinan lah 3-4 kali setahun tu saya nampak memadai lah. Mana selepas kita buat ni, sebab kadang-kadang kita kena selang-seli juga dengan racun. Sebab kadang-kadang benda ni kita nampak tak berkesan kan. Ada tempat-tempat dia tak berkesan sebab bila kulat jahat tu terlampau kuat, macam cerita Star Wars lah, Darth Vader datang kan, Han Solo pun dah lemah, dia panggil orang lain tolong dia. Macam-macam Tok Alang cerita hari ni. Okey, jadi kita gunakan mungkin 3-4 kali setahun memadai lah.
Tapi kepada sesiapa yang nak buat kawalan secara biologi, memang boleh amalkan ni. Jadi lepas ni tak payah guna dah racun kulat, kecuali pokok kita diserang penyakit. Kita dah nampak, baru kita terus guna racun. Kalau tidak, kita boleh stay macam ni je. Baiklah, sekarang ni kita akan masukkan, ni sebotol seliter. Saya pun tak tahu sukatan berapa, sebab tak boleh nak agak air dalam. Jadi kita masukkanlah separuh ke ataupun semua ke, tengoklah. Saya akan tinggalkan sikit untuk saya spray. Tapi yang selebihnya saya akan letak dalam telaga kita lah. Ya. Saja je tunjuk. Sebab tu saya beli yang cair ya. Kalau yang debu kita nak kena kacau pula kan. Yang ni senang. Okey, saya tinggalkan sikit untuk saya letak dalam spray saya lah. Bila-bila nanti ada masa kita akan buat. Jadi selepas ni saya akan tarik hose ni. Inilah enjin kita. Kita akan sedut air. Sekarang ni saya nak ajak tuan-tuan pergi belakang dulu. Jom. Hose saya sampai sini je 100 meter. Sampai separuh kebun je. Jadi kita terpaksa sambung. Saya ada 3 ni, 30 meter lebih kurang lah. Saya akan sambung lah. Macam ni ya. Tuan-tuan boleh tengok lah cara saya berkebun. Memang agak menyusahkan jugalah. Okey, ini sambungan yang pertama. Kita akan sambung, tarik pula. Sampai ke depan tu lah. Sambungan yang kedua dia banyak kali sambung. Memang nampak leceh sikit tuan-tuan tapi usaha kita. Jom. Sambungan yang ketiga. Okey ya, biasanya kalau untuk menyiram kita akan tarik wire ni, hose ni sampai ke pokok yang last kali tadi tu. Juru kamera lah, isteri saya akan jaga. Saya akan balik semula 200 meter ke telaga tadi. Dan saya akan start enjin tu. Bila enjin dah hidup, dah sedut air dan sebagainya, isteri saya akan menyiram pokok yang pertama tu. Saya akan patah balik sini lah. Okay, jadi saya tak tunjuklah enjin hidup Saya akan tunjuk lepas ni bila saya dah balik semula sini dengan enjin dah hidup. Beginilah cara kita saya menyiram air sekarang ni. Kita akan ambil masa lebih kurang untuk siapkan semuanya lebih kurang dalam 2 jam juga ni. Siram macam ni. Ada yang tanya kenapa saya tak siapkan lagi sistem pengairan. Memang setakat ni tak buat lagi. Sumber kewangan terhad. Okey, jadi bila kita balik semula kepada penggunaan Trico tadi, kulat-kulat Trico ataupun Trichoderma, bila kita menyiram sama ada pakai pump spray dan sebagainya, kita siram tanah macam ni, macam saya siram air ni lah. Kita bagi rata. Okey, kalau ada mulching lebih bagus sebab dia akan membantu perebutan mulching dan dia akan duduk dekat akar dekat akar. Dan walaupun biasa kalau saya menyiram saya tak siram daun sebab kita kadang-kadang kita folia kan. Tapi untuk kulat Trichoderma ni, jadi kita ambil peluang lah untuk kita siram sekali pokok-pokok dan daun-daun kita. Okey, kalau kita ada mulching lebih baik supaya dia akan dapat menggunakan mulching macam pokok sebelah. Kalau tuan-tuan tengok pokok sebelah sana tu ada kan, ada mulching. Siapa yang tengok video-video saya sebelum ni tahulah apa yang saya maksudkan. Boleh rujuk ke video kita jaga tanah di bawah kanopi pokok. Ini pokok yang baru saja kita pruning baru ni. Ada dalam video saya dalam beberapa hari yang lepas lah. Okey, saya rasa jelas kan cara asasnya bagaimana kita nak gunakan Trichoderma ini. Kebaikan dia, keburukan tak ada saya rasa. Kebaikan dia saya akan tulis, saya akan copy paste daripada beberapa orang rakan kita dalam Facebook yang pandai menulis mengenai Trichoderma. Saya akan cuba cari, saya Google, saya akan copy paste, saya akan tulis kat dalam ruangan deskripsi. Deskripsi apa nama video ni. Tuan-tuan boleh baca situ untuk cara detail lah. Sekian perkongsian kita pada kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.